Modul Sirah minggu yang ke-7. Di bawah tajuk kehidupan Nabi sebelum menjadi Rasul. Standard pembelajaran menyatakan akhlak Nabi dalam melakukan pekerjaan. Muhammad telah digelar Al-Amin sebelum dilantik menjadi Rasul lagi. Sebagai anak muslim, pasti kamu sudah tahu kan siapa orang yang paling penyayang di dunia ini? Paling lembut hatinya, sekaligus juga paling berani dan paling mencintai Allah dan umatnya. Yap, dialah teladan kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Nabi masih di dalam kandungan, ayah wafat tak sempat beri naungan. Ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, ibu susuannya Suwaibah Halimah. Umur 6 tahun diajak ibunya menuju Madinah ke makam ayahnya. Pulang dari sana ibunya pun wafat. Desa Abwa makam ibunya bertempat. Sesampai di Makkah kakeknya bersedih melihat cucu pulang tanpa kekasih. Abdul Muthalib kasih sayangnya kuat. 2 tahun kemudian juga wafat. Abu Thalib memeluk dan melindungi, mengasuh, merawat, amat menyayangi. Masa kecil Nabi mengembala domba, biri-biri kambing milik orang kaya. Akhlak Nabi SAW yang sangat menyentuh hati. Kasih sayang Nabi tiada bandingan. Salah satu sunnahnya yang dilakukan setiap petang, di pinggir kota Madinah. Menyuapkan makanan ke dalam mulut seorang pengemis Yahudi yang buta matanya. Tetapi dibalas dengan maki hamun oleh pengemis muda buta itu. Nabi lakukan setiap hari sehinggalah kewafatan baginda. Setelah kewafatan baginda, Sayyidina Abu Bakar datang berjumpa Aisyah dan bertanya, "Apakah sunnah Rasulullah yang belum aku lakukan?"
radhiyallahu anhu datang bertemu Aisyah, wahai anakku, Rasulullah telah pun wafat, maka apa sunnah-sunnahnya yang belum aku laksanakan? Maka Aisyah kata, wahai bapa aku, seluruh sunnah Rasulullah telah kau amalkan, jangan kau khawatir. Betul Aisyah? Betul ke ni? Betul. Tetapi kata Aisyah, ada satu perkara yang mungkin aku tak boleh bagi tahu semua orang, yang mungkin orang lain tak boleh buat. Apa dia ya Aisyah? Ni, Rasulullah setiap petang membawa makanan, roti dan susu untuk pergi ke hujung kota Madinah untuk menyuapkan makanan kepada seorang lelaki di hujung kota. Siapa lelaki itu? Kata Aisyah, kau akan dapat tahu siapa lelaki itu bila kau pergi ke sana. Seorang lelaki Yahudi yang buta matanya, maka orang itu yang Nabi berikan makanan kepadanya setiap petang dalam hidupnya. Abu Bakar kata, baik, aku buat. Aisyah kata, betul kau boleh buat wahai bapa aku? Aku cuba untuk lakukan sunnah Nabi. Maka dibawa roti itu dan susu, dibawa bertemu dengan lelaki yang Aisyah kata lelaki tua buta. Ketika sampai, maka Abu Bakar bukan lihat sekadar tua, buta dan Yahudi, tetapi Abu Bakar melihat akan orang tua itu sedang mengeluarkan perkataan-perkataan kesan, celaka Muhammad, celaka Muhammad. Abu Bakar merasakan, adakah ini lelaki itu? Tak ada orang lain. Maka Abu Bakar datang dekat-dekat dengan pakcik itu, mengatakan, pakcik, saya bawa makanan hari ini. Maka pakcik itu pun menganggukkan kepala, maka betul lah lelaki ini. Maka Abu Bakar pun datang memberikan makanan kepada pakcik itu. Maka pakcik itu kata, bukankah engkau saban petang menyuapkan makanan ke dalam mulutku? Maka Abu Bakar menggigil tangannya menahan, ya Allah, lelaki ini memaki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia ambil makanan dan disuap. Lagi dia mengatakan, bukankah selalunya engkau menyuapkan aku dengan celupan ke dalam susu yang melembutkan makanan? Kalau kita tuan-tuan, banyak hal pula orang tua ni. Tapi Nabi Abu Bakar tidak. Abu Bakar, baik, dicelupkan dan dimasukkan dalam mulut. Setelah pertama kali masuk makanan itu, orang tua itu berhenti mengunyah dan mengatakan, cukup. Engkau bukan lelaki yang biasa menyuapkan makanan ke dalam mulutku. Engkau bukan lelaki yang biasa menyuapkan makanan ke dalam mulutku. Engkau bukan lelaki yang biasa menyuapkan makanan ke dalam mulutku. Kata Abu Bakar, kenapa wahai pakcik, kenapa? Kerana lelaki yang menyuapkan makanan ke dalam mulutku saban petang itu, dia menyuapkan makanan ke dalam mulutku dengan kasih sayang. Dia suap makanan masuk ke dalam mulutku dengan kasih sayang, sehingga aku menelan makanan itu dengan perasaan yang aman dan tenteram. Maka engkau ternyata bukan lelaki yang menyuap makanan ke dalam mulutku setiap petang. Maka Abu Bakar mengatakan, ya Allah, wahai pakcik, adakah pakcik tahu atau tidak, lelaki yang menyuapkan makanan ke dalam mulut pakcik yang dengan penuh kasih sayang itu telah pun meninggal dunia. Dan lelaki itu, wahai pakcik, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pakcik maki setiap petang dan setiap hari pakcik. Yang pakcik keluarkan perkataan celaka Muhammad. Muhammad itulah yang menyuap makanan dengan kasih sayang ke dalam mulut pakcik, wahai pakcik. Maka lelaki tua itu menangis teresa-esa sambil memegang, wahai lelaki, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucapkan syahadah, tuan-puan, memeluk Islam dan memegang akidah yang kita pegang, semata-mata kerana akhlak Muhammad yang tidak membalas kejahatan manusia yang jahat kepadanya, tetapi dibalas dengan suapan makanan. Just have to open our eyes and hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day, keep us close to you until the end of time. Akhlak Rasulullah dalam melaksanakan pekerjaan.
ikhlas dalam segala tindak tanduk. Tabah dalam menghadapi segala kedugaan. Sabar walaupun dihina dan dicaci. Amanah dalam apa jua situasi. Rajin berdakwah walau dihina. Gigih dan sentiasa berusaha. Itulah akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kita akan membincangkan tentang Rasul dengan lebih lanjut lagi pada minggu ke-7 dalam modul Sirah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.